Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fidah Matram. Berita utama, Kerajaan Sarawak meletakkan matlamat utama memastikan sistem grid air dapat dilaksanakan di seluruh pelosok negeri ini. Ke arah itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, sebanyak 4 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk memulihkan kerja-kerja bekalan air luar bandar di seluruh Sarawak. Katanya Kerajaan Sarawak prihatin dalam memastikan penduduk di kawasan luar bandar mendapat bekalan air terawat dan bersih. Kerana matlamat Kerajaan Sarawak ialah untuk memastikan sistem grid air ini dapat dilaksanakan di seluruh Sarawak. Sistem grid air ini penting bukan hanya untuk menyalurkan bekalan air dari satu tempat ke satu tempat, air terawat, tetapi juga penting untuk kita membawa bekalan air mentah. Air mentah dari sesuatu tempat ke sesuatu tempat supaya dapat diproses menjadi air terawat, treated water. Sebab memang kalau kita lihat kita di situ banyak air, banyak sungai kita besar-besar. Saya ada masalah air kalau kita nanggap dari segi realitinya. Saya ada masalah air. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Pejabat Baru Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBAB) bahagian Semarahan di Bandar Baru Kota Semarahan pada Selasa. Mengulas lanjut mengenai program Grid Bekalan Air Sarawak, beliau berkata ia melibatkan pelaksanaan projek-projek seperti sumber air mentah, loji rawatan, sistem agihan, kerja menambahbaikkan, penukaran paip serta inisiatif pemodenan penjitalan dan pelaksanaan projek bekalan air luar bandar. Memang kita nanggap secara mata kasarnya banyak air di kawasan kita. Tetapi apakah air itu dapat kita proses? Apakah air itu dapat digunakan sebagai bekalan air mentah untuk dijadikan air terawat dalam jangka panjang? Jadi kita perlu membuat perancangan yang teliti. Jadi oleh itulah maka Kerajaan Sarawak selain daripada memastikan kita mempunyai sistem grid air yang dapat kita laksanakan di seluruh Sarawak, bukan hanya di bahagian Semarahan, tetapi di seluruh Sarawak. Kita nak memastikan kita membangunkan sumber air mentah kita di seluruh Sarawak. Tambahnya, JBAB Sarawak akan terus komited memastikan projek-projek bekalan air yang sedang dan akan dilaksanakan dapat disiapkan mengikut perancangan serta jadual ditetapkan. Ada sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan Datuk Hamzan Brahim, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Adun Simunjan Auladris, Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Jafri Lias dan Pengarah JBAB Insinyur Chang Kwet Sian. Laporan seterusnya, Sarawak menyasarkan untuk muncul sebagai destinasi utama bagi kraf tangan di rantau Asia Tenggara. Menurut Lembaga Pelancongan Sarawak STB, pameran Minggu Kraf London 2023 di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London bertujuan mempromosikan kraf tangan Sarawak ke pasaran antarabangsa di bawah naungan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Katanya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah mengetuai rombongan Sarawak ke pameran tersebut pada Ahad. Dalam satu kenyataan pada Isnin, STB memaklumkan Raja Permaisuri Agong serta Premier Sarawak telah memperkenalkan laman web Strateg yang dibangunkan oleh Sentex Commercial untuk memastikan akses tanpa sempadan kepada warisan dan kraf Sarawak. Dalam pada itu, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kuri Taib telah menyempurnakan majlis makan malam anjuran Yayasan Sarawak bersama rakyat Sarawak yang sedang belajar di United Kingdom pada Ahad. Turut hadir isteri kepada Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Manakala di Bintulu dengan sambutan mantar gawai boleh menjadi landasan dalam mengeratkan lagi hubungan silaturahim kaum Dayak di negeri ini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai berkata, sambutan gawai Dayak diadakan untuk menyatu padukan masyarakat Dayak selain menjadi platform untuk mengetengahkan pakaian ngepan iban supaya dikenali oleh masyarakat.
Katanya sambutan Mantar Gawai bertujuan mengumpul semua masyarakat bagi mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan semangat perpaduan. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan Mantar Gawai 2023 Anjuran Pergerakan Wanita PBB Cawangan Kakus bertempat di Bintulu pada Ahad. Dalam ucapannya juga, Datuk John Siki yang mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas bersetuju untuk memberi peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM15,000 sementara beliau sendiri yang menyumbang sebanyak RM15,000 kepada Pergerakan Wanita PBB N60 Kakus. Pelbagai persembahan kebudayaan diadakan pada malam Mantar Gawai, antaranya pertandingan Pekit Kumang yang dimenangi Eva Natasha Said dari Rumah Anas, Kuala Arif. Kepaparan di Tanjung Manis, penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran dapat membantu ke arah memudayakan membaca serta menghayati isi kandungan kitab suci umat Islam itu. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata, membaca Al-Quran merupakan wasilah dalam menjadikan manusia berilmu dan lebih bertamadun. Kerana Al-Quran melalui ayat suci mengajak kita menyuruh manusia untuk membaca kerana perbuatan membaca itu merupakan wasilah dalam menjadikan manusia berilmu dan memajukan tamadun manusia. Bahkan dengan tingginya ilmu seseorang itu akan meninggikan lagi darjat dan memuliakan daripada manusia yang lain. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Tilawah Al-Quran peringkat daerah Tanjung Manis bertempat di Masjid Al-Hajj, Kampung Jerijeh pada Isnin. Terdahulu, Datuk Len memuji sikap kerjasama ditunjukkan oleh jabatan-jabatan kerajaan serta ketua-ketua masyarakat dan ketua kaum dengan turut sama menjayakan pelbagai program yang dirancang di kawasannya. Seramai 11 peserta yang menyertai Tilawah Al-Quran peringkat daerah Tanjung Manis yang diadakan dari 7 hingga 8 Mei 2023. Perkembangan di Miri pula, beberapa projek sakit di bahagian muka perlu ditangani dengan segera demi menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Saruni, projek pembangunan memainkan peranan penting terutama sekali dalam sektor kesihatan. Kita tahu cabaran yang dihadapi oleh sektor kesihatan. Bukan hanya rakyat yang sakit, banyak juga projek-projek yang sakit. Sebab itulah selepas ini saya telah mempunyai perancangan untuk melawat ke bahagian muka untuk melihat beberapa perkara yang sangat mendesak, terutama sekali peralatan di hospital muka dan juga projek-projek sakit kita di Darul dan juga di Balingian. Kita kena lihat kerana kita ingin memberikan akses perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kita. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri bertempat di Wisma Melanau, Miri pada Sabtu. Tambah Lukanisman, beliau akan memastikan Hospital Miri menjadi hospital kedua terbesar selepas Hospital Umum Sarawak di Kuching. Oleh itu, katanya lawatan kerja ke seluruh klinik-klinik di Sarawak sangat penting bagi memastikan peralatan-peralatan perubatan sentiasa lengkap dan mencukupi. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, hadir sebagai panel bagi program First Malaysian Clean Air International Forum 2023 MAGSIF 1.0 di Bangi pada Isnin. Forum bertajuk Sustainable Industries Mitigation Strategies Towards Blue Sky merupakan salah satu platform rangkaian perbincangan dan perkongsian pengetahuan mengenai isu-isu berkaitan kualiti udara di bawah naungan MICAS. Dalam forum tersebut, Dr. Hazlan Abang Hibni menyentuh polisi dan peranan kerajaan dalam mempromosikan industri yang mampan dan kerjasama dengan pemimpin industri dalam memacu perubahan. Beliau berkata bahawa kerajaan boleh bekerjasama dengan industri-industri untuk mencipta pelan hala tuju untuk mengecapi industri yang mampan di samping menggalakkan lagi pertumbuhan ekonominya. Tambahnya lagi, kerajaan harus memikirkan insentif yang boleh diberikan kepada industri di negara ini bagi menggalakkan mereka terus mempraktikkan amalan lestari bagi mencapai perubahan positif dalam industri di negara ini. Selanjutnya, program Sarjana Muda Eksekutif Muzik menyediakan peluang yang baik kepada mereka yang bercita-cita untuk mengejar impian dalam bidang muzik. Pengarah Eksekutif International Music House IMH, Dr. Geraldine Lowley berkata,
Selain menyediakan peluang besar, ia mendapat pengiktirafan global menerusi gabungan dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Jelasnya ini adalah program yang dapat menyesuaikan keperluan dan keinginan UNIMAS, terutamanya dalam bahagian projek untuk bidang klasik, pendidikan, pop jazz, teknologi, pengurusan acara atau pengurusan seni dan tarian. I hope the launch of this will provide all the industry partners and those who have been very experienced actually to come forward so that we can actually get all the qualifications, especially for our ethnic music of Sarawak, all the folk songs and all those in the ethnic societies, that they can get proper qualifications as well. And with that, we can actually make Sarawak's music to be globally recognized by ethnomusicologists throughout the world. And with this, we also hope to get the platform for the whole music and arts industry to come alive through experiential, not just academic studies, but actually see what can be done with the whole industry in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program eksekutif Bachelor in Music bertempat di Unimas City, kampus Kuching pada Isnin. Program sarjana muda eksekutif dalam muzik bertujuan menyediakan pelajar dengan pemahaman yang kritis dan luas tentang proses kreatif, prestasi dan pengeluaran dalam bidang muzik. Di samping itu, ia menyediakan pelajar untuk pekerjaan masa depan melalui latihan praktikal semasa bekerja serta pengetahuan tentang amalan dan trend industri atau artistik Malaysia dan antarabangsa. Sekian isi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov dan MUI dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Perasmian Pejabat Baharu Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Semarahan di Bandar Baru Kota Semarahan pada Selasa. #Menyebar Fakta, salam UKAS.